Dalam era moden, gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk telah menyebabkan ramai individu menghadapi kekangan masa untuk melakukan kerja-kerja rumah seperti mencuci dan menyetrika pakaian. Dan perubahan ini telah mewujudkan permintaan yang tinggi terhadap perkhidmatan Dobi yang menawarkan kemudahan dan kecekapan dalam penjagaan pakaian. Menurut Research and Markets 2023, industri Dobi global dijangka mencapai nilai 180 bilion USD menjelang tahun 2027 dan ianya didorong oleh pertumbuhan pesat kawasan bandar dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penjagaan pakaian yang betul. Di Malaysia pula, pernikahan Dobi, khususnya Dobi layan diri, semakin mendapat tempat dalam kalangan pengguna disebabkan operasi yang fleksibel dan kos yang berpatutan. Menurut Harian Metro 2023 pula, perniagaan Dobi layan diri semakin populer di kawasan bandar kerana ia menawarkan kemudahan 24 jam dan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja. Dan konsep ini terlihat lebih mesra pelanggan kerana pelanggan boleh mencuci dan mengeringkan pakaian dalam tempoh masa yang singkat. Menurut SME Corp Malaysia 2022 pula, sektor perusahaan kecil dan sederhana IKS seperti perniagaan Dobi memainkan peranan penting dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi negara. Tambahan pula, Kerajaan Malaysia menyediakan pelbagai skim pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil termasuk mereka yang ingin memulakan perniagaan Dobi. Dan dengan sokongan infrastruktur teknologi moden serta permintaan yang konsisten, perniagaan Dobi ini dilihat sebagai satu peluang keusahawanan yang berpotensi tinggi dan mampan, terutamanya dalam kawasan berpenduduk padat. Salam sejahtera. Nama saya Olivia Leonardus, nombor matriks BA23110539. Saya akan membentangkan bahagian objektif kajian. Antara objektif yang kami kaji dalam kajian ini adalah seperti berikut. Pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi perletakan perkhidmatan Dobi di Taipan Inanam. Kedua, mengkaji persaingan yang dihadapi oleh kedai perkhidmatan Dobi yang terdapat di Taipan Inanam. Ketiga, mengkaji teknik pemasaran yang dilaksanakan oleh pemilik kedai Dobi di Taipan Inanam. Dan terakhir sekali, menghubungkan pemilihan lokasi kedai Dobi Taipan dengan corak teori lokasi. Seterusnya ialah kaedah kajian. Kaedah kajian merujuk kepada metodologi kajian yang dapat digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat. Kaedah kajian boleh wujud dalam beberapa bentuk, iaitu kualitatif, kuantitatif atau kedua-duanya sekali. Menurut ANG 2016, kaedah-kaedah tersebut boleh digunakan oleh pengkaji bagi mendapatkan maklumat untuk dianalisis. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan beberapa kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat, iaitu kaedah temu bual, kaedah kepustakaan dan juga kaedah instrumen kajian. Dalam kaedah temu bual ini dia merupakan salah satu kajian kualitatif. Dan sisi temu bual ini dia juga boleh berlaku di antara penyelidik dan informan menurut ANG 2016. Kaedah ini digunakan untuk mengetahui persepsi atau pandangan informan. Seterusnya ialah kaedah kepustakaan. Konsep kepustakaan ini dia merujuk kepada sumber himpunan teks bertulis dalam bentuk naskah menurut Asbula 2015. Selain itu, pengkaji juga ada melayari beberapa laman sesawang seperti jurnal dan artikel untuk mendapatkan maklumat. Seterusnya ialah instrumen kajian. Pengkaji ada menggunakan beberapa instrumen kajian lain seperti Google Earth Pro dan juga perakam suara. Menurut Kristanti et al. 2024, Google Earth ini merupakan satu teknologi geospatial yang boleh memaparkan rupa bentuk bumi. Selain itu, Google Earth Pro ini dia juga boleh digunakan untuk mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk membuka satu perniagaan. Okey, untuk latar belakang kawasan kajian, kawasan kami pilih seperti di kawasan Inanam kerana kedudukannya yang strategik dan merupakan tempat pusat komersial iaitu dikenali sebagai Taipan yang dikelilingi oleh bangunan yang bercampur atau kita kenali dengan mixed development dan berhubung dengan jalan raya utama. Okey, contoh jalan raya utama di sana seperti Jalan Tuaran. Okey, kenapa di sini tahap
permintaan tinggi dan pattern of shopping behavior dapat dikesan kerana kawasan ini mempunyai jenis perkhidmatan yang sama dalam satu tempat seperti Toby Taipan Laundry, Radiant Bright Laundry, Yamamoto Laundry, Bright Service Laundry dan banyak lagi jenis Toby. Jadi Toby ni juga berkedudukan bersusun dan sebaris. Ini juga dikenali sebagai konsep berkelompok iaitu cluster. Jadi ciri demografi dan jenis pelanggan di sini seperti penduduk setempat, pekerja dan pelancong. Oleh itu jumlah penduduk sangat ramai di sini. Corak dan pola kawasan kita boleh lihat di sini ianya padat, tersusun dan berpusat di kawasan Taipan itu sendiri. Seterusnya ialah jenis perniagaan. Pengkaji telah memilih perkhidmatan sebagai jenis perniagaan yang akan dibuka di Taipan Inanam. Perkhidmatan merupakan salah satu bentuk perizinan. Sebagai contoh, menurut ADITAL 2010, perizinan merujuk kepada sebarang perniagaan yang menjual barangan atau perkhidmatan kepada pengguna akhir sama ada untuk penggunaan sendiri ataupun untuk keluarga. Perniagaan juga dia boleh dibagi kepada dua jenis, iaitu perniagaan kecil dan perniagaan besar-besaran. Perkhidmatan yang dimaksudkan oleh penyelidik ialah perkhidmatan Toby. Walaupun perniagaan Toby ini merupakan sebuah perkhidmatan, namun perkhidmatan ini berkonsepkan layan diri atau self-service. Hal ini dilakukan sedemikian bagi memastikan pelanggan yang kurang gemar barang peribadi mereka disuruh oleh orang lain merasa selesa untuk menggunakan mesin pencuci kain tersebut. Perniagaan Toby ada menyediakan beberapa perkhidmatan seperti mesin pencuci kain dan mengeringkan kain. Selain itu, jenis perniagaan berbentuk perkhidmatan terutamanya Toby amat sesuai dijalankan di tengah-tengah kawasan kedai dan perumahan. Hal ini dikatakan demikian kerana kawasan Toby yang strategik memudahkan pelanggan untuk berkunjung ke Toby untuk menggunakan perkhidmatan. Lebih-lebih lagi, jenis perniagaan yang membentuk perkhidmatan ini sentiasa beroperasi selama 24 jam. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi peletakan Toby, perkhidmatan Toby di Taipan Inanam. Faktor yang pertama adalah faktor penduduk. Penduduk merupakan aspek yang penting dalam memilih lokasi sebuah kedai Toby karena penduduk di sekitar kawasan itulah yang menjadi pelanggan kepada kedai Toby. Oleh itu, Taipan terletak di kawasan pusat perniagaan yang sangat dekat dengan pertempatan masyarakat di Inanam. Contohnya, dalam lingkungan 1 km sahaja terdapat kawasan pertempatan seperti Kampung Bambangan, Kampung Sinilihan, Kampung Inanam Laut, City Apartment dan Bambangan Apartment. Daripada kawasan pertempatan ini mempunyai jarak yang dekat dengan penduduk, membolehkan pelanggan datang berulang kali untuk menggunakan Toby dengan mudah. Selain daripada aspek jarak penduduk dengan perkhidmatan Toby, kawasan pertempatan yang semakin padat juga menyebabkan ruang untuk mencuci dan menjemur kain semakin berkurang. Hal ini dapat dikaitkan dengan demografi pendapatan penduduk di Inanam yang berjerat daripada rendah sehingga sederhana. Hal ini bermaksud penduduknya sukar untuk membeli sebuah mesin basuh di rumah. Bukan itu sahaja, ruang rumah yang terhad juga menyebabkan penduduk tidak dapat menyimpan mesin basuh di dalam rumah maupun mencari ruang untuk menjemur kain yang banyak. Hal ini demikian menyebabkan penduduk di Inanam berpotensi untuk menjadi pelanggan kepada kedai Toby yang tersedia di Taipan Inanam. Faktor seterusnya adalah faktor pusat perniagaan dan accessibility. Dari segi pusat perniagaan, menurut TM1 2024, kawasan Toby yang terletak
berdekatan dengan restoran, kafe, ataupun kedai runcit dapat memudahkan pelanggan karena mereka dapat menggunakan kemudahan tersebut sambil menunggu kain mereka siap dibasuh. Hal ini karena kemudahan yang banyak di sekitar kawasan kedai Dobi menarik lebih banyak pelanggan yang berulang. Karena kemudahan yang tersedia membalikkan mereka tidak perlu bosan menunggu ataupun dapat membeli barangan keperluan tanpa perlu bergerak jauh daripada kedai Dobi. Berdasarkan peta 3 dan 4, kedai-kedai Dobi dikelilingi dengan kemudahan seperti restoran, kafe, kedai serba nikah, bank, hotel, maupun farmasi. Hal ini menunjukkan kedai-kedai di Taipan dapat memberikan keperluan kepada pelanggan yang menunggu kain mereka sedang dibasuh di Dobi di Taipan. Dari segi accessibility pula, accessibility kenderaan turut dapat mempengaruhi peletakan kedai Dobi. Hal ini karena kedai Dobi yang tidak dapat dilalui kenderaan menyebabkan pelanggan sukar untuk mengangkut kain-kain yang berat ke kedai tersebut. Menurut salah satu informan yang kami temu bual di semasa kajian lapangan di Taipan, informan tersebut menyatakan bahwa sekiranya terdapat banyak Dobi di sebuah kawasan, mereka lebih memilih Dobi yang mempunyai kawasan meletakkan kereta yang luas dan banyak. Oleh itu, informan ini menggunakan Dobi yang berlainan, tetapi bergantung kepada accessibility untuk meletakkan kenderaan mereka. Akhir sekali adalah faktor keselamatan. Menurut Coin Laundry Association 2014, pelanggan kedai Dobi merasakan diri mereka lebih selamat semasa membasuh kain di kedai Dobi yang mempunyai kawasan pencahayaan yang baik, sibuk dengan orang awam, jauh daripada perniagaan seperti kelab malam dan kelab biliar. Di Taipan, kedai-kedai Dobi sebenarnya terletak berhampiran dengan kelab malam yang beroperasi hampir setiap hari. Hal ini turut membimbangkan pelanggan yang membasuh kain pada waktu malam. Oleh itu, untuk meningkatkan keselamatan pelanggan di kedai-kedai Dobi di Taipan, pemilik membina kedai mereka berhampiran dengan balai polis Inanam. Hal ini dapat dilihat pada peta 5, yaitu jarak kedai Dobi daripada balai polis Inanam adalah sejauh 250 meter sahaja. Daripada jarak yang dekat ini, polis dapat melaksanakan tindakan dengan pantas sekiranya terdapat laporan perkara yang tidak diingini berlaku di kawasan kedai Dobi. Okey, kita masuk kepada pemasaran perniagaan. Okey, pertama kita menggunakan strategi branding dengan menggunakan logo dan warna yang menarik dan terang seperti warna turquoise, kuning dan putih yang mewujudkan ketenangan, kepercayaan, profesional, segar, bersih, ceria dan moden yang mampu mencuri perhatian pelanggan. Kemudian logo pula perlu bersimbolkan seperti industri Dobi, dan bagi penghasilan banner perlulah mudah difahami dan penyampaian itu sampai dan berkesan. Okey, untuk nama brand pula harus sesuai mengikut perkhidmatan dan mudah diingati. Seterusnya, menggunakan media sosial sebagai pemasaran dengan menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain bagi mengekalkan promosi yang berterusan dan update yang terkini. Okey, seterusnya tawaran harga dan hadiah percuma juga digalakkan seperti menawarkan promosi harga standard dalam masa 5 hari. Contohnya dari RM5 turun kepada RM3 dan ada free gift seperti beg Dobi untuk pelanggan. Kemudian mewujudkan perkhidmatan tambahan seperti pick up dan delivery untuk menambah tarikan pelanggan. Seterusnya adalah persaingan dalam perniagaan Dobi. Perkhidmatan industri Dobi sering mengalami persaingan yang sengit, khususnya dalam kalangan pengusaha Dobi layan diri yang tumbuh pesat sama ada di kawasan bandar maupun pinggir bandar. Namun, kemasukan peniaga baharu dalam pasaran termasuk syarikat franchise dan usahawan individu telah menyebabkan berlaku peningkatan bilangan premis Dobi dalam radius yang kecil.
Oleh yang demikian, ia menyebabkan pengusaha terpaksa bersaing dari segi harga, kualiti perkhidmatan, kemudahan yang ditawarkan, serta lokasi yang strategik. Menurut Harian Metro 2023, pertumbuhan mendadak perniagaan Dobby Laundry memberi tekanan kepada pengusaha sedia ada untuk menambah baik perkhidmatan seperti menyediakan mesin modern, persekitaran yang bersih, dan juga sistem pembayaran digital yang mesra pengguna. Selain daripada itu, sebilangan pengusaha turut menawarkan nilai tambah seperti wifi percuma, tempat duduk yang selesa, serta penghawa dingin bagi menarik lebih ramai pelanggan. Sebagai contoh adalah sebuah perniagaan Dobby yang dijalankan di kawasan Taipan Inanam, di mana terdapat banyak perniagaan Dobby yang ditubuhkan dan berdekatan. Dan hal ini menyebabkan berlaku persaingan antara pengusaha-pengusaha Dobby di sekitar kawasan tersebut. Namun, salah satu cara bagi mengatasi persaingan ini adalah dengan memberikan kelebihan kepada perniagaan Dobby untuk menarik minat dan tumpuan pelanggan. Contohnya, dengan menyediakan kemudahan yang dapat memudahkan pelanggan ketika membasuh pakaian di Dobby seperti sabun cuci pakaian, softener, dan juga sanitizer secara percuma kepada pelanggan yang menggunakan perkhidmatan Dobby tersebut. Dan oleh itu, kelebihan sesuatu perkhidmatan Dobby ini adalah amat penting dalam menarik tumpuan pelanggan dan juga mengurangkan kesan persaingan terhadap perniagaan. Pemilihan lokasi di Taipan Inanam dibuat berdasarkan teori von Thunen oleh Johann Heinrich von Thunen 1826 yang pada asalnya digunakan untuk menjelaskan guna tanah pertanian. Teori ini menerangkan bahawa lokasi yang lebih hampir dengan pusat pasaran mempunyai kos pengangkutan yang lebih rendah dan nilai tanah lebih tinggi. Dalam konteks perniagaan Dobby, kawasan seperti Inanam Taipan yang dekat dengan komuniti perumahan dan juga mempunyai kos sewa berpatutan adalah lokasi strategik untuk operasi yang efisien dan menguntungkan. Teori von Thunen, walaupun asalnya diaplikasikan dalam sistem pertanian, kini turut digunakan dalam konteks ekonomi moden termasuk pemilihan lokasi perniagaan. Lokasi Dobby kami di Inanam Taipan dipilih berdasarkan keseimbangan antara kadar sewa yang rendah dan potensi pasaran selaras dengan prinsip teori ini. Walaupun ia terletak sedikit jauh dari pusat bandar kota Kinabalu, kawasan ini berada berhampiran kawasan perumahan, menjadikannya lebih mudah diakses oleh pelanggan. Menurut von Thunen, lokasi yang hampir dengan pusat ekonomi cenderung mempunyai sewa yang mahal kerana akses tinggi kepada pasaran. Namun, bagi perniagaan seperti Dobby yang bergantung kepada komuniti setempat, lokasi seperti Inanam Taipan lebih praktikal dan kos efektif. Oleh itu, pemilihan lokasi ini merupakan satu strategi ekonomi yang rasional dan kompetitif. Sebagai kesimpulan, perniagaan Dobby kami dirancang secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek penting seperti lokasi, persaingan dan strategi pemasaran. Pemilihan lokasi di Inanam Taipan adalah berdasarkan aplikasi teori von Thunen yang menekankan kepentingan keseimbangan antara kos sewa dan akses kepada pasaran. Kawasan ini memenuhi kriteria tersebut kerana berdekatan dengan kawasan perumahan dan menawarkan sewa yang lebih berpatutan. Walaupun terdapat persaingan daripada perniagaan Dobby lain di kawasan tersebut, strategi pemasaran yang dirangka daripada kami seperti promosi dalam media sosial dan tawaran kepada pelanggan dijangka dapat menarik minat pelanggan dan membina kesetiaan. Gabungan antara teori dan lokasi dan pendekatan pemasaran yang berkesan menunjukkan bahawa perniagaan ini bukan sahaja berasaskan teori ekonomi, malah turut menepati keperluan sebenar masyarakat setempat. Oleh itu, kami yakin bahawa perniagaan ini mempunyai potensi yang berkembang dengan baik sekiranya dilaksanakan secara konsisten dan responsif terhadap kehendak pelanggan.